Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Memahami tentang kes Edendum Najib bukanlah susah. Ianya mudah, namun telah dipolitikkan dan ditunggang oleh sebilangan orang. Malahan menuduh Anwar Ibrahim sebagai pesalah adalah tindakan yang kurang bijak dan boleh dianggap sebagai tindakan bodoh. Hal ini penerangannya. Sila ikuti penjelasan ini dan share video ini supaya semua orang boleh tahu dan tidak lagi termakan hasutan dan fitnah. Memahami kes Edendum Najib, benarkah itu salah Anwar Ibrahim? Kes Datuk Seri Najib Razak yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan semalam telah pun mendapat liputan meluas. Sejurus keputusan itu dibuat, pemimpin pembangkang khasnya daripada PAS terus membuat hashtag kerajaan derhaka tanpa memahami kesan kes tersebut. Laporan yang dibuat oleh pemberita The Edge ini boleh memberikan gambaran tepat berkaitan hal tersebut. Namun, ianya ditulis dalam bahasa Inggris dan menyukarkan sebahagian rakyat untuk mendapat akses tepat. Laporan asal itu boleh diakses di pautan berikut. Dalam keputusan 23, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan tersebut, khususnya berkaitan keterangan lanjut dalam afidavit anak Najib, Muhammad Nizar Najib kerana tiada sanggahan daripada Peguam Negara berkaitan kewujudan addendum itu. Apa jua dapatan Mahkamah Tinggi sebelum ini yang memutuskan bahawa cerita addendum itu sebagai satu bukti cakap dengar tidak lagi dapat dipertahankan. Sebelum itu, dalam permohonan untuk mendapatkan semakan kehakiman, Najib menyatakan bahawa beliau telah menulis kepada 6 responden daripada kerajaan untuk mengesahkan kewujudan addendum itu, tetapi tidak mendapat sebarang jawapan balas. Najib juga memohon perkenan Sultan Pahang untuk menggunakan addendum itu dalam afidavit dan perkenan Sultan Pahang hanya diperoleh pada 2 hari bulan 12 tahun 2024. Tanpa perkenan Sultan, Najib tidak boleh memaksa Sultan Pahang untuk memberikan addendum tersebut. Jadi, berdasarkan faktor itu, 2 orang hakim Mahkamah Rayuan itu telah memutuskan Najib telah mematuhi prinsip yang dikemukakan dalam kes Ladd vs. Marshall di mana bukti tidak tersedia ketika itu. Usaha wajar yang munasabah telah dilaksanakan dan ia akan mempengaruhi keputusan kes. Peguam negara pula tidak mencabar kewujudan addendum yang didakwa. Oleh itu, addendum dianggap wujud oleh mahkamah. Oleh itu, kedua-dua hakim itu berpendapat bahawa pada peringkat ini, kewujudan addendum itu telah berjaya dibuktikan oleh Najib, meskipun kedua-dua hakim itu masih belum memutuskan mengenai ketulinan addendum tersebut atau setakat mana addendum itu berkuat kuasa. Berdasarkan prinsip undang-undang yang terpakai dalam suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran, bagi memulakan sesuatu semakan kehakiman, seseorang yang terkilan itu hanya perlu menunjukkan bahawa beliau mempunyai kes yang boleh dipertikaikan. Kes itu tidak remeh dan menyusahkan. Dalam hal ini, 2 hakim tersebut berpendapat kes ini mempunyai merit untuk diberikan kebenaran bagi memulakan proses semakan kehakiman. Manakala hakim yang tidak bersetuju dengan rayuan ini pula berpendapat, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu telah bertindak menurut undang-undang apabila tidak menerima keterangan oleh Nizar. Hakim juga berpendapat keterangan yang dikemukakan di Mahkamah Tinggi oleh Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, yang memetik keterangan daripada Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz sebagai keterangan cakap dengar hearsay. Hakim yang tidak bersetuju ini juga memutuskan bahawa tawaran Nizar untuk mengemukakan bukti tambahan
tidak melepasi ambang yang perlu dipenuhi seperti dalam kes Ladd and Marshall, dan dia mendapati tiada merit untuk menerimanya sebagai bukti lanjut. Kes ini kelak akan didengar oleh hakim baharu dan tarikh pengurusan kes telah ditetapkan pada 13 Januari 2025. Kes titah edendum baru sahaja bermula. Berdasarkan fakta ini, nyatalah bahawa kes edendum ini baru sahaja bermula di peringkat kebenaran untuk memulakan proses semakan kehakiman. Itu pun jika Peguam Negara tidak membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Jika Peguam Negara merayu kepada Mahkamah Persekutuan, maka kes ini masih lagi akan tertangguh. Isu yang dimainkan oleh pembangkang bahawa kononnya Perdana Menteri ke-10 zalim terhadap Najib, Perdana Menteri ke-10 menyembunyikan kewujudan edendum, Najib mendapat perbicaraan yang panjang, Anwar tidak adil itu hanyalah slogan politik pembangkang, terutamanya daripada pemimpin, ahli dan penyokong PAS. Permainan politik menuduh sedemikian bukanlah perkara asing bagi PAS kerana baru-baru ini pemimpin mereka pun telah disabit fitnah sepupu Chin Peng sehingga akan terpaksa membayar RM825,000 kepada pemimpin DAP. Jika diteliti fakta kes Najib ini, beliau telah menamakan 6 responden iaitu Komisioner Jeneral Penjara, Menteri Dalam Negeri, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Kerajaan Malaysia dan juga Peguam Negara Malaysia. Untuk rekod, Najib telah dihukum penjara 12 tahun dan didenda 210 juta. Melalui pengampunan diraja yang diputuskan pada 29 Januari 2024, hukuman Najib telah dilegakan kepada 6 tahun penjara dan 50 juta denda bermula 22 hari bulan Oktober tahun 2022. Dalam permohonan semakan kehakiman itu, Najib memohon suatu perintah mandamus untuk memaksa responden-responden itu mengeluarkan perintah pengampunan yang asal bersama dengan satu titah edendum tambahan yang dikatakan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16. Walau bagaimanapun, undang-undang menetapkan bahawa perintah asal itu adalah tertakluk kepada akta rahsia rasmi dan tidak boleh didedahkan kepada orang ramai. Di dalam afidavit sokongannya, Najib menyatakan beliau telah mengarahkan peguamnya untuk menulis surat bertarikh 14 Februari 2024 kepada Peguam Negara yang mana salinannya telah dihantar kepada Perdana Menteri ke-10 dan Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri. Selanjutnya, surat juga telah dihantar oleh Peguam Najib kepada Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Lembaga Pengampunan dan Menteri yang menjaga bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri berkaitan isu yang sama. Kesemua surat yang dihantar itu tidak mendapat maklum balas dan oleh itu Najib menegaskan bahawa kegagalan untuk memberikan jawapan yang tuntas adalah satu tindakan yang tidak rasional, tidak munasabah, tidak sah dan arbitari, serta melanggar peruntukan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan berhubung dengan kuasa pengampunan diraja. Anehnya, Najib tak inform respon Istana Pahang. Dalam afidavit tambahan, Najib juga menyatakan telah menulis surat bertarikh 25 hari bulan 3 2024 kepada Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan Yang di-Pertuan Agong ke-17. Iaitu Yang di-Pertuan Agong sekarang berkaitan niatnya untuk memfailkan semakan kehakiman ini. Suatu yang agak aneh dalam perjalanan kes Najib ini adalah Najib tidak memaklumkan kepada mahkamah mengenai apa-apa maklum balas daripada istana mengenai suratnya tersebut. Malah pada 10 hari bulan 12 2024, Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang telah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan beliau telah masuk menghadap Sultan Pahang bersama dengan Menteri Besar Pahang dan menyatakan Istana Pahang tidak akan membuat apa-apa kenyataan berkaitan isu edendum ini
kerana menghormati prosiding Mahkamah Rayuan pada 6 Januari 2025. Agak mengejutkan juga kerana tiba-tiba pada 4 hari bulan Januari 2025 hari Sabtu, Istana Pahang telah mengeluarkan satu surat pengesahan kepada anak Najib berkaitan kewujudan titah edendum yang dimaksudkan itu. Barangkali tindakan ini telah menyebabkan peguam negara juga turut tergamam sama seperti khalayak ramai. Apa yang menyebabkan perubahan pendirian Sultan Pahang ini tidaklah kita ketahui. Jika Sultan Pahang semenjak awal-awal lagi membuat pendedahan tersebut, barangkali Najib pun tidak akan memfailkan permohonan semakan kehakiman ini. Justru adalah tidak adil kepada pembangkang untuk membuat tohmahan kononnya. Kerajaan perpaduan pada hari ini adalah tidak adil kepada Najib atau ingin menyorokkan fakta titah edendum tersebut. Pastinya ketulinan atau proses pembuatan titah edendum sendiri akan menjadi persoalan penting kepada Mahkamah Tinggi kelak. Satu perkara lagi, isu berkaitan titah diraja ini adalah sesuatu yang di luar perbicaraan mahkamah non-justiciable. Namun sebagai raja berperlembagaan, semua orang perlu patuh kepada peruntukan perlembagaan. Kuasa untuk pengampunan ini adalah terkandung dalam perkara 42. Maka kelak ada kewajaran juga bagi mahkamah untuk meneliti titah edendum ini, sama ada bertepatan dengan kehendak perkara 42 sebelum ianya dilaksanakan, kerana setiap hakim telah bersumpah semasa mengambil jawatan itu untuk memelihara perlembagaan persekutuan. Namun seperti biasa, pembangkang akan mencari celah untuk menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pada hari ini pun kita melihat lawangan mereka supaya Perdana Menteri ke-10 meletakkan jawatan kerana kononnya derhak pada raja. Perdana Menteri ke-10 dah buat melebihi tuntutan undang-undang. Proses pengampunan Najib itu sendiri adalah satu perkara yang luar biasa jika dibandingkan dengan tahanan atau banduan lain. Tahanan mauna misalnya menunggu berpuluh tahun sebelum mereka diberikan pengampunan. Begitu juga dengan pengampunan Perdana Menteri ke-10 hanya dibuat setelah 10 tahun meringkuk dalam penjara. Dalam ucapannya pada 12 hari bulan 12 2024 di hadapan mahasiswa UiTM dan program Fly Siswa, Perdana Menteri ke-10 menyatakan bahawa tiada agenda untuk membincangkan petisyen pengampunan Najib dalam sidang lembaga pengampunan dan beliau telah menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon bagi memasukkan agenda tersebut. Ini suatu tindakan yang mulia dan bertanggungjawab jika mengambil kira Perdana Menteri ke-10 pernah masuk penjara pada zaman Najib dan tidak pernah mendapat pembelaan sedemikian daripada Najib. Barang diingat juga bahawa Istana Negara telah mengeluarkan satu kenyataan media pada 3 hari bulan Januari 2025 menegaskan kuasa Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 42 dalam kurungan 1 perlembagaan untuk memberi ampun, tunda hukum atau lega hukum. Kenyataan seperti ini seperti memberikan isyarat bahawa Yang di-Pertuan Agong bahawa Yang di-Pertuan Agong terbuka untuk menerima apa-apa permohonan lega hukum yang baharu daripada Najib. Oleh itu, isu untuk Perdana Menteri meletakkan jawatan atau menyorokkan maklumat adalah tidak berbangkit langsung, kerana semua yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri ke-10 itu adalah selaras dengan kehendak undang-undang sendiri. Selain itu, jika dilihat kepada kes rayuan ini, Hakim Mahkamah Rayuan menanyakan kepada peguam negara kenapakah mereka tidak memberikan sebarang maklum balas berkaitan kewujudan edendum ini dan Hakim tidak pula menyalahkan Perdana Menteri ke-10. Peguam negara selaku badan penasihat tertinggi kerajaan terhadap isu undang-undang pastinya sudah menasihati tindakan yang wajar dibuat oleh Perdana Menteri ke-10 dan Perdana Menteri ke-10 telah patuh terhadap nasihat itu sehingga kan sewaktu ditanyakan dalam parlimen berkaitan isu ini, Perdana Menteri ke-10 menyatakan kesediaannya untuk menjelaskan selepas kes Najib selesai. Mungkin pihak peguam negara perlu segera memberikan penjelasan mengenai hal ini dan pendirian mereka terhadap titah edendum tersebut. Pas pula tidak nampak menyalahkan peguam negara dalam hal ini dan menuntut supaya peguam negara meletakkan jawatan.
Mungkin pihak PAS melihat tiada lagi cara untuk mereka menggerakkan gerakan tebuk atap, maka mereka menggunakan cara murahan sebegini untuk menepikan atau mencukupkan jumlah yang diidam-idamkan itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.